Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz? Biar tahu, jangan keliru. A big congratulations. Oh, tu dia semangat lain macam. Tahniah saya nak ucapkan kepada anda. Seperti biasa, hujung minggu adalah masa kita bersama dengan Al-Quran. Saya kira ramai sangat dah ni dah tak sabar nak tengok apakah topik kita pada hari ini, apakah kupasan tajuk kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, penonton yang berada di rumah, saya nak bagi satu soalan sebelum kita mula pengajian Al-Quran kita. Apakah rezeki yang sangat berharga di awal pagi yang kita dapat? Cuba teka, apakah rezeki yang paling berharga di awal pagi yang bakal kita dapat? Bukan semua orang ada benda ni. Cuba kita renung-renungkan. Tapi macam biasalah, bila kat TV ni, saya yang bagi soalan, saya yang bagi jawapan. Apakah jawapannya? Mata kita dapat dikurniakan rezeki, diberi kesempatan untuk melihat ayat suci Al-Quran. Itu pun adalah satu rezeki yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita renungkan. Seperti biasa, Sabtu dan Ahad adalah pengajian kita tafsir dan taranum bersama dengan saya dan Iniza dan juga panel undangan kita. Meja akademik Tanyalah Ustaz tidak dikemudikan oleh saya seorang saja. Bintang ilmuwan kita turut bersama. Saya persembahkan kepada anda, iaitu Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sihat? Alhamdulillah sihat. Ustaz hari nampak segak lah Ustaz. Iya. Lain macam. Itu kata-kata motivasi untuk terus bersemangat hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah. Wa man ahsan. Alhamdulillah Ustaz sihat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Jom bersama dengan saya dan juga Ustaz kita menjadi orang yang menyebarkan kebaikan. Dengan cara macam mana penonton? Jangan lupa, jom kita buat pahala di hujung jari. Kita ambil telefon kita, ambil laptop ke dan sebagainya. Kita tekan Facebook live Tanyalah Ustaz pada hari ini. Okey, insya-Allah. Dan topik perbincangan kita pada hari ini adalah surah Ghafir. Saya ulang, surah Ghafir kita akan tadabbur 2 ayat sahaja, iaitu ayat 82 dan juga 83. Mungkin ada penonton kita yang ada di rumah tanya-tanya, Ustaz, surah Ghafir kat mana tu, muka surat berapa, saya tak faham, saya nak busykan anda. Okey, saya sarankan setiap satu rumah kita ada tafsir pimpinan Ar-Rahman. Sila buka halaman 1261. Nama lain bagi surah Ghafir adalah surah Al-Mu'min, iaitu kita rujuk kepada ayat 82 untuk pagi ini. Ala kulli hal, tanpa membuang masa, penonton, tajamkan pendengaran anda. Sama-sama kita dengar tadabbur ayat suci Al-Quran surah Ghafir ayat 82 sehingga 83. Silakan Ustaz. Terima kasih Da'i Nizal, kepada para penonton yang saya kasihi sekalian. Apa khabar ibu ayah yang saya kasihi dan juga tuan-puan yang mengikuti program kita pada pagi ini. Kita mulakan pagi ini dengan doa seperti mana doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita pada pagi hari ini, dan kepada Allah jugalah kita akan dikembalikan. Alhamdulillah, Tuhan yang bagi kita pinjam hidup sementara ini, kita manfaatkan semaksimum mungkin dalam mentaati perintah Dia. Lebih-lebih lagi, hidup di bawah limbungan ataupun naungan Al-Quran adalah satu nikmat. Tak semua direzekikan untuk mendampingi Al-Quran. Jadi kalau kita terpilih, kita bersyukur banyak-banyak. Mohon kepada Allah supaya semangat ataupun rezeki menikmati berdamping dengan Al-Quran itu dikekalkan oleh Tuhan. Said Qutb ada menyebut dalam mukaddimah tafsir Fi Zilal Al-Quran, beliau kata, al-hayatu fi zilalil Qur'ani ni'matun la ya'rifuha illa man dhaqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah satu nikmat, adalah satu kurniaan Tuhan. Tidak akan dapat diceritakan, dikongsikan perasaan tersebut, melainkan mereka yang dapat merasakannya. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan nikmat merasakan mendampingi Al-Quran. Sangat luar biasa. Kita mulakan pagi ini tadabbur kita dengan membaca surah Ghafir
ayat 82 dan 83. Kita mulakan sama-sama. Hari ini Da'i, saya akan mulakan dengan Taranum Hijaz. Masya Kita ambil Allah. lagu Silakan, Hijaz Ustaz. pagi-pagi ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Kita lihat dulu terjemahan ya. Ayat 82 Allah berfirman, "Afalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu akthara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fil ard fama aghna anhum ma kanu yaksibun." Selain dari itu, tidakkah mereka telah berjalan dan mengembara di muka bumi? Dengan itu, tidakkah mereka memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu dari mereka, iaitu yang telah dibinasakan dengan sebab dosa-dosanya? Orang-orang itu lebih ramai dari mereka dan lebih dari mereka tentang kekuatan, tenaga dan tentang kesan-kesan usaha pembangunan di muka bumi. Dalam pada itu, apa yang telah diusahakan oleh orang-orang itu tidak dapat menolong sedikit pun. Ayat 83, "Falamma ja'atum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un." Kerana pada masa mereka didatangi oleh rasul-rasul yang diutus kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan, iaitu untuk menyelamatkan mereka, mereka mengejek-ejeknya dan mereka bergembira dengan pengetahuan yang ada pada mereka, iaitu yang mengenai keduniaan semata-mata.
Dan dengan yang demikian, mereka pun diliputi oleh azab yang mereka ejek-ejek dahulu. Para penonton yang saya kasih sekalian, ayat 82, ayat 83 surah Ghafir adalah rentetan perbincangan ataupun apa yang disajikan oleh Tuhan dalam ayat-ayat sebelumnya. Kalau kita lihat, pinjamkan mata kita lihat pada ayat 78. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum lam naqsus 'alaik. Ceritanya Allah mulakan, ada di antara rasul-rasul yang kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Bila kata cerita kepada engkau wahai Muhammad, cerita jugalah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 124,000 nabi yang diutus. Tidak semua kita tahu. Itu bilangan yang dimaklumkan oleh Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kita tahu cerita, ada yang kita tak tahu cerita. Ada yang tempoh mereka panjang, ada yang tempoh mereka sedikit. Ada satu, kan Nabi dan Rasul ni kan diutus dalam lokasi yang berbeza. Kadang satu kaum tu dapat utusan Nabi, ada kaum yang dapat utusan bersifat Rasul. Jadi Allah beritahu Nabi dan Rasul diutus, bukan mereka sekadar diutus kosong, tangan kosong. Mereka diutus dengan berbekalkan mukjizat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala teruskan lagi memberitahu kita melalui ayat 79, Allah lah yang menjadikan segala binatang-binatang ternakan yang ada. Kemudian Allah beritahu kepada kita, kita dapat manfaat daripada binatang ternakan tersebut. Kemudian Allah teruskan lagi ayat 81, wa yurikum ayatihi. Allah memperlihatkan kepada manusia akan tanda-tanda kebesaran dia. Lalu Allah tanya, fa ayya ayatillahi tunkirun. Maka tanda kebesaran Tuhan mana lagi kamu nak dustakan? Ayat seumpama ini ataupun yang semila dengan ayat 81, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi kamu nak dustakan? Dalam ayat 82 Allah teruskan lagi. Dia adalah proses pencerapan. Proses pencerapan. You see and you get the benefit. Tengok dengan mata kepala dan ambil pengajaran. Itu yang Allah mahukan melalui ayat 82 dan 83. Afalam yasiru fil ard. Tak adakah mereka berjalan di atas permukaan bumi ini? Mereka itu siapa? Da'i Nizal. Adalah kaum kafir Quraisy. Sebab ayat ini bila turun di Mekah, Allah nak tujukan maksudnya kepada penduduk Mekah. Supaya penduduk Mekah tahu bahawa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Afalam yasiru, Muhammad, mereka ni tak berjalan ke? Ataupun tanya kepada mereka. Tak adakah di kalangan mereka yang berkelana, bermusafir? Arab ni dia suka bermusafir musim panas dan musim sejuk. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Sebab mereka musim sejuk mereka akan berlayar ataupun berkelana, bermusafir. Musim panas juga mereka akan bermusafir. Sama ada mereka bermusafir menuju ke Yaman. So daripada Mekah tu pergi menuju ke Yaman ataupun pergi ke Syam. Yaman tu ke lebih selatan, Syam tu lebih kepada utara. So musim panas mereka akan pergi ke utara. Sebab dia akan lebih, walaupun panas tapi cuacanya enak, sejuk. Musim panas, musim sejuk mereka akan pergi ke selatan menuju ke Yaman. Sebab musim sejuk, walaupun sejuk tapi dia tak sejuk sangat. Jadi rihlatash syita'i was-saif. Jadi sepanjang perjalanan itu mereka akan lihat pelbagai peninggalan. Madian, kaum Ad, kaum Samud. Jadi mereka akan lihat. Ikutkan cerita apa yang Ustaz kongsikan kepada kita sebenarnya, dalam perjalanan tu sendiri kita nampak tanda-tanda yang ada dalam Al-Quran. Masya Allah penonton, seronok untuk kita dengar, seronok untuk kita kaji. Ala kulli hal Ustaz, kita tawakuf seketika, hadamkan ilmu, kembali selepas ini.
Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Penonton rasa seronok sangat kan? Betul tak apabila kita baca saja satu ayat kemudian dihurai dan kita boleh relate dengan situasi zaman sekarang penonton. Baru saja sebentar tadi Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah menerangkan kepada kita kehendak ayat 82 ini bagaimana mengajar kita untuk kita imbau kembali peristiwa-peristiwa ataupun peninggalan yang berada di luar sana yang boleh kita relatekan dengan Al-Quran, yang boleh kita katakan untuk menajamkan lagi keyakinan kita terhadap buku manual panduan kehidupan kita, iaitu Al-Quran sendiri. Ustaz, mungkin kita boleh teruskan dengan cerita, bukanlah cerita Ustaz ya, dengan perjalanan kita katakan perjalanan musim sejuk dan juga panas tadi. Silakan. Ya, terima kasih Da'i Nizal. Di pangkal ayat ni, sebelum saya cerita mengenai musim sejuk dan musim panas yang menjadi pilihan orang Arab untuk berdagang, Allah mulakan ayat 82 itu dengan afalam. Afalam itu adalah istifham. A itu tidakkah? Afalam, adakah mereka tidak? Itu dinamakan istifham. Istifham ini ada banyak bentuk. Dia ada istifham inkari, dia ada istifham tafhimi, dia ada banyak macam jenis istifham. Istifham ini Tuhan tanya soalan dan minta kita jawab. Yang menjawab itu adalah mereka yang ada pada masa itu. Allah tanya kepada Nabi Muhammad, afalam yasiru, tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad, tidakkah kamu sepanjang perjalanan daripada Mekah pergi Yaman, daripada Mekah pergi ke Syam, kamu lihat pelbagai bukti-bukti kebesaran Tuhan yang menjadi peninggalan sejarah. Itu namanya sejarah. Kita pergi Melaka, kita tengok Formosa. Mana lagi tempat yang sejarah kita pergi? Kita pergi Penang. Kita pergi yang naik kereta api atas bukit kan? Bukit Bendera. Bukit Bendera. Bukit Bendera. Masya-Allah. Lepas tu kita lihat, pergi ke mana-mana, banyak tempat bersejarah kita pergi untuk mengenang apa yang telah berlaku, bagaimana pengorbanan, bagaimana suatu cabaran yang dilalui dan apa hasil mahsul dia. So itu tujuan kita berjalan. Dia bukan pergi duduk ya ke lah macam tu rupanya. La ilaha illallah. Iya ke? Dia jadi macam dengar cerita. Dia bukan sekadar cerita. Fil ard, itu di atas permukaan bumi. Fayanzuru, lantas hendaklah kamu melihat. Tengok ada fa depan. Afalam yasiru fil ard. Fa lagi. So semua itu mesti berlaku berturutan. Dia panggil fa itu fa istinafiyah. Selepas berlaku satu benda tu, immediately berlaku benda lain. You berjalan, bukan berjalan saja tapi gunakan mata. Bukan berjalan singgah makan minum, berkelah, berkemah. Tak. Itu partly ada. Tapi dalam perjalanan itu, maka yang mustahak ialah fayanzuru. Dia tak kata fayarau atau mereka melihat. Fayanzuru. An-nazar huna maksudnya melihat dengan mata kepala dan juga mata hati. Yang ketiganya ialah melihat untuk mengambil iktibar. Dia ada orang melihat saja, ada orang melihat mengambil iktibar, mengambil pengajaran. So lihat macam mana you cerap sesuatu benda dari Nizal. Tengok tu tengok untuk apa? Tengok untuk menginsafkan lain, tengok untuk seronok lain, tengok untuk selfie lain, tengok untuk bergambar, nak upload gambar lain. Capture dia akan masukkan lain. Tapi yang ni fayanzuru, lihat. Mana pergi mereka semua? Kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Lihat apa sudah jadi dengan mereka. Kan dengan itu tidakkah mereka memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu? Kaifa kana aqibah. Akibat, kita pun sebut dalam bahasa Melayu. Itulah akibatnya, itulah akibatnya. Akibat ini adalah menggambarkan sesuatu balasan yang ditimpakan kerana cara reaksi kepada sesuatu ketentuan, sesuatu pemberian. Akibat. Akibatul ladzina min qablihim. Itu sebelum kaum Quraisy, sebelum mereka. Kita beberapa kali pernah sebut di pentas Tanyalah Ustaz ni, bahawa orang Arab Quraisy, mereka bukanlah satu bangsa yang terasing dengan cerita umat-umat terdahulu. Barangkali diorang hafal nama nabi-nabi, nama rasul-rasul, cerita-cerita ni memang mereka biasa dengar,
Biasa dah mereka dengar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk memperkukuhkan lagi apa yang mereka dengar. Dan Nabi nak beritahu, aku ni, Rasul aku ni Muhammad, dengan Musa, dengan Harun, dengan Zulkifli, dengan Yusha, mereka ni bukanlah lain. Semua ni adalah satu susur galur. Adalah daripada urusan yang sama, daripada utusan Tuhan yang sama. Kalau umat dahulu engkar kepada Nabi Nuh alaihi salam, Allah datangkan banjir. Kalau kamu engkar pada aku, benda yang sama ada kemungkinan akan berlaku. Kaum Ad, mana mereka pergi? Mana Saleh, Madian, mana mereka pergi? Disebabkan mereka engkar kepada Nabi Saleh, Nabi Saleh minta satu je, jangan sembelih unta tu. Bagi dia minum satu hari, kau ambil air satu hari. Itu pun tak boleh nak sabar. Malam-malam pergi sesenyap bunuh anak unta tu. So Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan yang mereka engkar kepada Nabi Saleh itu ditimpa musibah. Kalau kamu engkar pada aku, kamu juga akan ditimpa musibah. Mereka tahu. Sebab itu diulang balik. Allah ceritakan balik melalui Al-Quran sebagai satu peringatan kepada kaum Quraisy. Kanu akthara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fil ard. Ada tiga benda. Pertama sekali ashadda quwwatan. Dua perkara lah kita ambil dulu. Ada tiga dalam ayat ni, sorry. Wa ashadda quwwatan, mereka adalah sangat gagah, kuat. Irama dhatil imad. Dalam surah Al-Fajr. Irama dhatil imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kaum Iram ni, dia adalah bangsa yang sangat besar. Dan Inizal pernah pergi Petra, Jordan? Belum lagi Ustaz. Nanti ada rezeki pergi. Sebab mengikut UNESCO, dia jadikan Petra ni sebagai salah satu tempat yang wajib dilawati sebelum seseorang itu bertemu ajal. Kan diorang ada macam siapa-siapa yang ada duit, pergilah berjalan. Kalau kau berjalan, manakah tempat-tempat yang perlu kamu pergi melawat? Dulu Petra ni termasuk dalam Seven Wonders. Ada movie yang buat Transformer tak silap saya dulu, dia orang buat cerita ada part dekat Petra, dekat Petra pula. Dekat Petra. So saya nak beritahu mana pergi kaum Iram dzatil imad. Kaum Ad mana pergi? Mereka ni jasad mereka tinggi besar. Boleh jadi separuh pokok kelapa. Nabi Adam AS 60 hasta. Pergi kat kampung, tengok pokok kelapa yang paling tinggi. Itulah tinggi Nabi Adam AS. So kemudian mereka susut, sampailah tinggi macam Nizal sekarang ni. Dia susut. Nanti bila dekat mahsyar, nanti kita akan patah balik. Nizal, besok dekat pada mahsyar, kembali balik asal tinggi Nabi Adam AS. 60 hasta. Jangan terkejut pula. Tinggi masa tu jadi kita jadi tinggi. Saya termenung sekejap. Jadinya kaum Ad ini mereka dah besar, tinggi. Wa yanhituna minal jibali buyuta. Kerja mereka ni pantang lihat gunung ganang. Gunung batu. Dia suka memahat. Dia punya tabiat suka memahat. So mana kita hari ni kita akan pergi Petra, kita akan lihat. Kita pergi Madian, kita akan lihat peninggalan-peninggalan bangunan-bangunan lama ni, tempel-tempel lama. Terima kasih kepada penerbit kita. Tampak ini Petra. Besar, tinggi. Ini adalah tempel mereka. Mereka pantang tengok gunung yang berbatu, mereka akan pahat. Mereka akan pahat buat bangunan. Besar kawasannya, luas. Jadi kita pergi hari ini, kita tengok apa yang tinggal. Tinggal bangunan. Orangnya mana? Dulu dia buat bangunan itu untuk membangunkan tamadun, betul tak? Macam saya, kita di negara kita buat KLCC. Kita buat macam-macam bangunan mencakar langit. Apa tujuan dia? Manfaat kepada masyarakat. Manfaat kepada ekonomi. Tapi apa tujuan mereka buat dulu? Dan apa kesan kepada... Jadi mereka berjaya buat tetapi tidak berjaya mengekalkan kemakmuran. Habis kan? Habis. Tinggal bangunan saja. Sama juga sipirnya pada kita. Kalau kita ada bangunan yang indah, kita ada segala teknologi kemudahan yang luar biasa, first class facilities. Kalau kita tak jaga, nanti akan tinggal sejarah. Ini second temple dia. Kalau dah tengok dan tuan-tuan tengok gambar yang dibekalkan oleh penerbit, terima kasih Tuan Haji. Ini adalah second temple. First temple yang tadi yang warna oranye ni, second temple yang ni jauh, jarang orang pergi sebab perjalanannya di atas bukit. So temple-temple macam ni dekat Petra cukup banyak. Ini Tuhan sebut wa yanhituna minal jibali
buyuta, kerja dia memahat. So aktsara asyadda quwwah. Cuma Da'i Nizal dan juga para penonton, zaman tu apa teknologi yang mereka ada? Apa teknologi yang mereka ada? Jawapannya tak ada lah. Tetapi mereka ada kemahiran. They are gifted. Kalau Da'i Nizal pergi, dia ada buat saluran air tu sepanjang dalam Petra tu. Ada saluran air, hujan turun, ditakungkan air di mana. Cuba Da'i lihat juga dalam surah Sabak, kerajaan Sabak, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan kerajaan Sabak, dia buat dam air, diuruskan pertanian, diuruskan kemajuan ekonomi. Betul kan? Semua digambarkan betapa hebatnya kaum terdahulu. Cuba lihat, tuan-tuan ibu ayah, lihat wa asyadda quwwatan wa atharan. Mereka dah lebih gagah daripada kafir Quraisy. Masa Nabi berdakwah di Mekah, apa yang kafir Quraisy ada? Apa yang mereka ada, Da'i Nizal? Yalah, zaman tu yang tak ada. Teknologi tak ada lagi. Teknologi tak ada. Apa bang? Ada Kaabah je lah. Apa yang nak dibanggakan pada masa? Kaabah pun Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail yang buat. Apa yang Arab buat? Apa yang kamu buat? Kamu ni nothing lah nak beritahu. Kafir Quraisy, kamu ni tak ada apa-apa. Nothing. Berbanding dengan kaum Ad, kaum Samud, mereka ada macam-macam. Dalam ada macam-macam, mereka bawa macam-macam teknologi, tak kekal juga. Kalau mereka yang ada macam-macam, dengan kecanggihan, mereka tak kekal, kamu ni nothing. Apalah sangat nak dibanggakan, Allah nak dipertahankan sangat. Wa atharan, kesan-kesan mereka cukup banyak. Dalam atas bumi, masih ada lagi. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Tak ada satu pun daripada teknologi kemajuan-kemajuan yang mereka buat dapat menyelamatkan mereka. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Ayat 82 barulah kita berjaya mendapat kefahaman yang sebetulnya, Ustaz, ya. Ini adalah satu gambaran ataupun sindiran sebenarnya apalah sangat nak dibandingkan dengan kekuatan, kehebatan orang-orang terdahulu. Penonton, semakin rancak kita dalam meja akademik. Tanyalah Ustaz, hadamkan dulu terlebih ilmu. Jom berzikir kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada anda yang masih lagi setia kekal bersama dengan kami. Ingat, ini adalah satu peluang rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di awal pagi lagi anda duduk dalam suasana yang baik. Okey, kita melihat perkara-perkara yang baik. Jadi jangan lupa, untuk mereka yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, anda boleh rujuk lagi pada halaman 1261, dan kali ini kita nak fokus kepada ayat 83. Jadi kita mohon Al-Fadhil Ustaz, panel kita pada pagi ini untuk huraikan tafsiran ayat 83. Silakan. Terima kasih Da'i Nizal. Terima kasih kepada ibu ayah, para penonton yang setia bersama kami. Saya rasa cerita Petra tu telah menjadikan ramai orang teringin pergi ke Petra. Kalau pergi ke Jordan ni, banyak tempat-tempat sejarah kita boleh pergi. Ashabul Kahfi, salah satu tempat. Seven Sleepers Cave, kan? Itu pun tanda kebesaran Allah yang Allah tinggalkan. Kita ada Laut Mati, dan kita ada makam-makam para rasul, para nabi, kan? Nabi Yusha' bin Nun, Nabi Shu'aib, dan juga ada dipanggil Aghwar, satu kawasan yang syarat dengan makam para sahabat yang meninggal ditimpa taun, dia panggil taun Amwash. Jadi banyak tempat lah kalau kita pergi ke Jordan boleh kita melawat. Even tempat saya belajar dulu nama dia Mafraq. Mafraq ni adalah kampung jauh. Kalau pelajar-pelajar yang belajar di Irbid, belajar di Amman, dia orang selalu perli-perli lah budak-budak Mafraq ni. Dia katalah budak kampung, duduk kampung. Tapi dia lupa kampung itu adalah tempat persinggahan Nabi SAW.
Masa Nabi bawa dagangan Khadijah, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid daripada Mekah nak pergi ke Syam, ke Basrah, nak berniaga di Syam, Nabi akan lalu di Jordan. Nabi akan lalu di Mafraq. Nama Mafraq itu adalah Mafraq tempat berpecah atau tempat berpisah. Dia menjadi tempat, di situ Mafraq itu ada sempang pergi ke Iraq, sempang pergi ke Saudi, ada sempang pergi ke Syam. Itu namanya Mafraq. Dan ada satu pokok zaitun atau pokok tua di tengah-tengah padang pasir yang diriwayatkan tempat Nabi berteduh. Masya Allah. Tempat Nabi berteduh dalam perjalanan Nabi SAW. Saya rasa dalam jejak Rasul pun ada sahabat-sahabat kita tiga sempat sampai untuk buat liputan kawasan-kawasan itu. Dan masa saya duduk di Amman, masa saya buat PhD, rumah saya tak jauh dari makam Abdul Rahman bin Auf, salah seorang sahabat yang mubasyirin bil jannah, yang dijanjikan syurga, dan salah seorang sahabat yang menguasai entrepreneur. Businessman Abdul Rahman bin Auf. Jadi semua ini mengingatkan kita akan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau siapa-siapa pergi ke Mesir, surah Ghafir sentuhannya adalah kepada kisah kepada Firaun dan lelaki yang beriman. Sebab itu dinamakan surah Al-Mu'min. Seorang lelaki dari kalangan pembesar atau budak pembesar di istana Firaun yang beriman, lalu disembunyikan iman dia. Jadi kalau kita relate ayat 83 dengan Firaun pula, Allah tanya, di mana pergi Firaun sekarang ni? Di mana keagungan kehebatan Firaun? Kemana pergi Haman? Mana pergi Qarun? Yang tinggal adalah piramid yang mereka buat. Tinggal piramid ajalah. Tapi semalam saya ada baca satu maklumat yang penting. Rupanya dalam piramid itu mereka akan sembunyikan biji-bijian ataupun bijirin. Benih lah, senang cerita. Benih gandum, benih jagung, mereka akan sorokkan dalam tu. Teknologi mereka pada masa itu adalah untuk mengekalkan biji-biji itu ataupun benih-benih tersebut kekal, fresh untuk dijadikan tanaman. Let's say lah untuk 3-4 tahun berlaku kemarau. Kan Nabi Yusuf AS kata 7 tahun akan berlaku kemarau. 7 tahun itu, benih itu dibiarkan di atas tangkai. Dengan tangkainya sekali supaya dia valid ataupun boleh digunakan untuk tanam selepas 7 tahun. Jadi di Mesir ini sudah ada teknologi, mereka simpan biji-biji ini sampai ratus tahun. Disorokkan, dimasukkan dalam batu-batu dan piramid itu sebagai simpanan untuk nak bercucuk tanam kelak. Sekarang piramid ada. Keturunan Firaun dah tak ada. Piramid ada, tapi di mana pergi kehebatan Firaun tadi? Mereka juga faham macam mana nak mengawet jenazah. Mayat kan? Macam mana nak diawet? Apa dia nak masukkan? Garam, madu. Macam mana mereka buat? Zaman itu mereka tulis di dinding. Mereka boleh buat empire. Jadi ke mana? Kalau kita lihat Niza, ada keadaan, ada setengah tempat di Yaman. Contohnya, air ada dekat, tasik ada dekat atas bukit. Apa teknologi yang digunakan untuk menakungkan air kat situ? Semua ini Allah nak beritahu ke mana pergi mereka itu. Dia satu mesej yang clear untuk kita. Apa saja kita buat hari ini di Malaysia atau di mana-mana negara maju, dengan pelbagai bangunan mencakar langit, dengan pelbagai teknologi, dengan first class facilities, semua itu kita buat, tapi pembangunan insan tidak boleh diketepikan. Sebab siapa nak jaga first class facilities? Siapa nak jaga bangunan-bangunan ini? Siapa nak jaga kelestarian alam ini? Mestilah orang yang seimbang emosi dia. Saya dah baca satu buku, Nizal, dikarang oleh Profesor Harry Levis. Profesor Harry Levis ni dia adalah bekas profesor dekat Universiti Harvard. Dia merupakan dekan Fakulti Pengajian Siswaza. 30 tahun dia serve Universiti Harvard. Penghujung hayat dia buat tulis satu buku, Excellent Without a Soul. Excellent without a soul. Maksud kecemerlangan tanpa pengasuhan jiwa. Kalau bahasa mudahnya, tazkiyatun nafs. You ajar budak dekat universiti, pendidikan, subjek, transfer the knowledge, tapi you gagal membentuk jiwa yang seimbang. Kita tidak mahu orang yang berebut, berniaga di luar, tapi kita nak orang membantu perniagaan. Membangunkan perniagaan. Kita boleh cari kompetitor, tetapi bukan kompetitor yang membunuh bisnes-bisnes kawan yang lain.
Kita perlukan orang cendekiawan, tapi cendekiawan yang tidak mengambil peluang dengan kedudukan dan pangkat jawatan. So ini Profesor Harry Levy sebut. Sebab itu kita melihat bahawa bangunan tinggi, segala kecemerlangan yang ada perlu diisi dengan jiwa-jiwa yang terasuh. Disebabkan tidak terasuhlah mereka mengengkar. Cuba bayangkan, kat Malaysia ni macam-macam ada, tiba-tiba kita semua tak nak Nabi, kita tak nak ajaran Nabi, kita tak nak Islam. Pembangunan insan tak ada, Ustaz ya? Tak ada. Kita rasa alergi. Bila sebut Islam, apa ni sikit-sikit tazkirah, sikit-sikit akhirat, sikit. Dia ada. Kita tidak mahu ada ungkapan-ungkapan itu datang. Sebab itu, kalau ada, maka jadilah segala yang kita miliki pada hari ini tidak akan mendatangkan manfaat, tapi akan bertukar mendatangkan mudarat. Dia akan mendatangkan mudarat, bukan datangkan manfaat. Abul Hasan Ali An-Nadawi dia sebut dalam buku dia Madza khasiral alam bi inhitatil muslimin. Kerugian yang dicapai, yang dilalui oleh dunia disebabkan merosakkan Islam. Dalam buku tu beliau sebut begini, saya tidak ada halangan untuk melihat kemajuan teknologi, tapi yang merisaukan saya ialah apabila teknologi itu disalahguna untuk merosakkan manusia. Betul lah tu. Sebab jiwa tidak terasuh. Sebab jiwa tidak beriman. Tidak beriman kepada Allah, tidak mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, penonton, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebar perbincangan huraian tafsiran ayat 83, semua itu perlu terisi bukan sahaja dengan teknologi tapi perisian rohani kita. Mudah-mudahan Sabtu dan Ahad tafsir dan taranum inilah tujuan utama kita. Baik, sebelum tu kita nak minta lampu signal daripada Ustaz. Ustaz dah bersedia untuk kita ambil soalan? Boleh. Dan juga pemanggil kita, Ustaz? Boleh, Okey, baik. Tapi macam biasa penonton, sebelum saya terima panggilan, suka untuk saya ingatkan kepada kita semua, kalau boleh satu panggilan adalah untuk satu soalan. Saya hargai soalan anda, kita beri peluang kepada orang lain. Dan kepada pengguna Facebook, saya galakkan kepada anda untuk kita bertanya soalan menggunakan penyelarasan bahasa yang betul dan juga tepat. Sama-sama kita martabatkan bahasa Melayu, insya-Allah. Jadi saya kira kita terus dengan soalan pertama. Soalan Facebook, apakah soalannya penonton? Sabar, tunggu kembali selepas ini. Penonton tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, hari ini dan juga esok adalah 2 episod penting bagi Tanyalah Ustaz untuk topik pengajian tafsir dan taranum sebelum kita menutup mukadimah perbincangan kita perihal berkaitan dengan surah Ghafir. Baiklah, saya kira penonton anda semua telah bersedia. Kita teruskan perbincangan kita dengan kita raikan soalan Facebook yang pertama untuk pagi ini. Baiklah penonton, soalan kita yang pertama, soalan Facebook kita untuk pagi ini. Saya kira mungkin ada sedikit gangguan teknikal dan sebagainya. Tak apa, kita tunggu penonton, insya-Allah. Baik. Soalan yang pertama Facebook untuk pagi ini adalah berdasarkan ayat 82 surah Ghafir, mereka itu lebih kuat dan lebih banyak pengalamannya. Adakah ayat ini merujuk pada 3 kaum, iaitu kaum Ad, iaitu mereka yang hebat dalam pembinaan bangunan, kaum Samud, di mana kaum Samud ini seninya itu sangat hebat, dan Firaun hebat dalam teknologi dan piramidnya. Namun semua itu langsung tidak berguna jika ada ilmu tetapi tanpa ada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Dain Nizal. Terima kasih kepada Jai atas rumusan yang beliau hasilkan dalam bentuk soalan. Betul. Kemana perginya mereka? Allah sebut kaum Ad, kaum Samud, Saleh, Madian, semua ni pernah diceritakan. Kalau dalam surah ini kita nampak Firaun paling dekat. Kemana pergi piramid? Zaman di mana tidak ada fakulti kejuruteraan. Zaman di mana tidak ada jabatan ukur. Tapi mereka berjaya buat bangunan. Kita pernah terfikir tak macam mana Firaun mengangkat batu-batu yang besar sampai ke kemuncak? Macam susunan itu mengikut geometrik yang betul.
mengikut segitiga yang betul. Dia tidak ada pemberat sana dan pemberat sini supaya dia dapat kekal. Di bawah itu pula dia buat gua. Dia buat pula temple di dalam. Jadi semua ini menggambarkan mereka tu hebat, sangat-sangat hebat beyond teknologi. Mereka telah mendahului teknologi. Kalau hari ini kita pergi, kita tengok macam mana dia buat dan kita bawa pakar-pakar juruukur dan juga engineer bangunan, kalau pergi tengok dia pun akan terpegun melihat, wow, zaman ni kalau ada memang mereka sangat hebat. Jadi sebabkan mereka tidak beriman, fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Semua itu tidak dapat menyelamatkan mereka. Tidak dapat membantu mengekalkan mereka terus berkuasa di atas permukaan bumi. Kerana ayat 83 beritahu, falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Puncanya apabila setiap kali Rasul datang, Nabi datang, bawa dakwah, mengajak mereka beriman, mereka ingkar. Farihu. Perkataan farihu, mereka happy. Apa ni agama-agama ni alah, dia tak payahlah soleh apa agama-agama apa benda beriman apa. Kita dah happy dah. Apa yang kami ada, kami dah rasa bangga. Sebab itu dia farihu bima indahum minal ilm. Mereka rasa puas dah apa yang mereka ada. Mereka rasa hebat dah dengan ilmu yang mereka ada. Mereka lupa ilmu tu siapa yang bagi. Dan segala bahan-bahan yang digunakan untuk membina kecanggihan itu siapa yang punya. Yang kau pahat gunung tu siapa yang punya? Allah yang punya. Tiba-tiba rasa sendiri punya pula. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Jadi betul. Allah cuba ingatkan balik kita kekuatan kaum terdahulu Allah hancurkan kerana engkar pada arahan Allah, engkar pada Rasul diutus, dan benda yang sama tidak mustahil berlaku pada kaum muslimin kerana engkar kepada ajaran Allah, engkar kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sibuk merancang pembangunan dan sebagainya, tapi kita lupa kepada pembangunan rohani kita sendiri. Baik penonton, kita nak raikan pemanggil kita Tuan Haji Omar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Nizal dan Datuk Dr. Farid Rawi Abdullah. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Datuk. Datuk, kita sedia maklum kalau kita, bukan kita lah, saya sendirilah Datuk ya, pergi tempat-tempat yang menarik ya, yang mengagumkan. Saya ni jarang lah kata nak mengatakan Allahu Akbar, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala mencipta begitu cantik alam semula jadi dengan bukit tinggi ataupun genting ni, bukit tinggi, genting Highland dan Cameron Highland apa semua kita tahu ni, tempat-tempat sejuk ni. Tapi bila kita pergi ke sana, sampai ke sana melihat, oh ini mungkin alam semula jadi. Jadi ni tak sebut pun kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan saya Datuk, apakah boleh kita mengatakan ini kejadian alam semula jadi saja? Contohnya berlaku pula banjir besar. Itu fenomena alam je tu, bukan ada apa pun. Itu sekadar fenomena alam semula jadi tiap-tiap tahun berlaku macam itu. Mereka tak ada pula mengatakan ini adalah peringatan daripada Allah. Ini kebesaran, keajaiban Allah mencipta gunung ganang, bukit bukau dengan landainya, dengan pantainya begitu cantik Datuk. Bolehkah kita bersikap kata ini adalah kejadian semula jadi je Datuk? Itu soalan saya Datuk dan Dai. Terima kasih banyak Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat tanpa mengambil pengajaran. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Tuan Haji Omar atas soalan tadi. Dari sudut sains memang kita diajar macam itulah. Kita diberitahu ini alam semula jadi. Tapi tak ada sesuatu pun yang terjadi dengan sendiri, melainkan dengan ciptaan Tuhan. Yang tepatnya, Dai menyebut bahawa alam ini alam tabi'i. Maksudnya, tabi'i alam tabi'i. Alam tabi'i maksudnya, alam ini ada tabiat dia. Tabiat dia adalah seperti mana ditetapkan oleh Tuhan. Dia bukan semula jadi. Mana ada semula jadi? Semula jadi sendiri ya. Orang beriman, mungkinlah dia kata, ya Ustaz, alam semula jadi itu pun bukanlah kata boleh terkeluar dari Islam. Tak, bukan begitu maksud saya. Maksud saya, dia relate dengan soalan Haji Omar. Haji Omar tanya, boleh atau tidak kalau kita kata ini alam semula jadi? Alangkah cantik dan tepatnya kalau jiwa kita terasuh, kita faham dari sudut akidah, dari sudut
ciptaan Tuhan kita kata ini adalah alam tabi'i, alam ciptaan Tuhan yang ada tabi'i dia. Saya nak mudahkan lagi bahasa saya dan juga contoh. Apabila pada tahun 2004 berlaku tsunami. 2004 berlaku tsunami. Masa tu Dai umur betul? 18. Oh, budak lagi lah ya. Ya ke 18 tahun masa 2004? Confident. Confident. Kalau macam tu sekarang dah 44 lah ya. Alright. Tak apa. Kita lihat pada tahun 2004 berlaku tsunami. Area laut tepi dia datang, dia menerjah ke laut, ke pantai kan. Rumah-rumah yang di tepi pantai semua terkesan. Kalau kita lihat paling terkesan Aceh dan Pulau Pinang, Langkawi pun ada terkesan sebahagiannya. Turut terjejas. Cuma kawasan-kawasan yang ada paya bakau tidak terkesan. Kawasan-kawasannya dulu ada paya bakau, kemudian ditabang paya bakau tu dan dibuat tempat pelancongan apa, kawasan tu kena terjah air. Saya nak beritahu bagaimana alam tabi'i yang Tuhan jadikan dengan susun atur yang cantik, dengan ada paya bakau, bila berlaku tsunami, bila berlaku air yang besar datang menerjah ke pantai, dia bila kena dekat paya bakau, dia akan pecah. Dia tidak akan datang dengan speed yang asal, kelajuan kepantasan yang asal. Ini namanya alam tabi'i. So dia ada keseimbangan positif negatif. Allah jadikan gunung ganang. Allah jadikan gunung ganang ni Jibal Autada sebagai pasak bumi. So semua ada keseimbangan. So ini namakan sebagai alam tabi'i, ciptaan Tuhan. Dia macam mana pun inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pada kejadian siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang berakal. Ayat tu kata ulil albab adalah mereka yang berakal. Tapi kalau kita pergi lebih dalam, saya buat terjemahan begini saja. Ulul albab adalah golongan manusia yang disingkapkan Tuhan mata hatinya untuk melihat perkara yang tersirat dalam ciptaan Tuhan. Sempat tulis? Tak sempat tak apa, ulang. Kita ada dekat Facebook, tanyalah Ustaz, nanti ulang kat situ. Buat nota. Jadi ulul albab adalah kumpulan manusia yang tersingkap mata hatinya untuk melihat ciptaan Tuhan yang tersirat. Bukan tersurat, yang tersirat, more deep. Sebab itu dia kata ulul albab. Ulul albab adalah asal perkataan lub. Saya sebut beberapa kali lub. Orang Melayu pun guna perkataan lub. Lubuk. Lubuk itu asal perkataan lub. Lubuk dalam lubuk hati kau. Jadi maksudnya sampai ke lubuk hati dia. Dia tengok benda tu sampai mesej ke dalam hati dia. Dia tersentap. Dia rasa kagum dengan ciptaan Tuhan. Subhanaka. Subhanak. Kan dalam ayat seterusnya tu kan. Wal albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Orang Islam yang beriman, bila dia melihat segala keagungan tadi Haji Omar ya, dia kata, wahai Tuhan, kau tak jadikan sekalian ini sia-sia. Subhanak. Maha suci kau ya Allah. Siapa mampu buat? Boleh buat roket, boleh buat padi sebiji tak? Masya-Allah. Boleh buat roket. Padi sebiji boleh buat? Tak boleh. 5 sebiji boleh buat? Tak boleh. Apa yang boleh buat? Boleh buat roket tapi padi sebiji tak boleh buat. Tak boleh. So, ada benda yang manusia memang tak boleh buat. Tak boleh buat. Kita boleh hidup tanpa roket tapi kita tak boleh hidup tanpa nasi. Kita boleh hidup tanpa bangunan tinggi tapi kita tak boleh hidup tanpa air. Benda yang asas manusia yang perlukan, Allah bagi. Selainnya manusia dengan ilmu yang Tuhan bagi bangunkan. Dan perlu ada diserat di akar umbikan dalam jiwa kita ni akan kewujudan Tuhan supaya setiap benda yang kita lihat tu ada God conscious. God conscious, domir kita ni yang tadi ulul albab, domirun aiqadathu khasyatullah. Naluri fitrah yang disedarkan adanya tu Tuhan. Naluri fitrah yang disedarkan adanya Tuhan. Bila tengok pokok, dia tak tengok pokok saja Dai Nizal. Dilihat kebesaran Allah. Dia kena tiupan angin sepoi-sepoi di badan dia. Dia rasa enak, nyaman. Dia dapat melihat kebesaran Allah. Setiap titisan air hujan yang kena sentuh pada bumi, jatuh pada bumi, dilihat kebesaran Allah.
tak ada satu benda pun yang terlepas daripada kebesaran Allah. Saya tengok Da'i Nizal, saya boleh lihat kebesaran Allah. Cantiknya Nizal, indahnya Nizal. Kalau Nizal ni indah, alangkah indahnya Tuhan aku yang menjadikan Masya insan Allah. yang indah begini. Baiklah penonton, baik kita nak raikan pemanggil kita yang seterusnya iaitu Ilyas, saudara Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nizal dan juga Profesor Ustaz Farid. Ya, silakan. Soalan saya mengenai ayat 22 juga. Banyak ditekankan dalam Quran, Allah bertanya, afala, tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu berfikir, tidakkah kamu mendengar. Dan soalan saya di sini, mengapakah kita ni setelah diberi kita melihat kebesaran gunung ganang, pantai dan juga apa-apa juga tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga yang kita lihat. Kita katakan kita dalam percutian ni kita melihat macam-macam kecantikan alam, tetapi mengapa tidak terkeluar daripada lidah mulut kita ni subhanallah, alhamdulillah, masya-Allah. Mengapa terjadi begitu? Sedangkan umat terdahulu Allah dah memperingatkan mereka tentang keangkuhan mereka, tapi mengapa kita hari ini yang diperdengarkan Al-Quran, penceramah banyak mengatakan tentang bersyukur, melihat tu mesti sebut subhanallah atas kejadian kebesaran Allah ni. Mengapa terjadinya begitu? Minta pencerahan daripada Ustaz Farid. Mengapa terjadi begitu? Adakah hati ni punca daripada hati kita ni? Baik. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mohon kupasan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Encik Ilyas atas soalan tadi. Puncanya bagaimana asas pendidikan itu dibentuk dalam diri kita, Da'i Nizal. Daripada awal lagi, anak saya sejak awal, saya didik dia dengan mengenal Tuhan melalui apa yang dilihat di persekitaran dia. Kalau kita lihat Luqmanul Hakim, ibu ayah yang saya kasih sekalian, kita lihat Luqmanul Hakim, dia memulakan nasihat dia kepada anak dia start dengan wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingat tatkala Luqman memberi nasihat kepada anak dia. Luqman panggil anak dia dengan panggilan sangat manja. Ya bunay, wahai anak kesayangan ayah, la tusyrik billah. Jangan sama sekali kau mensyirikkan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mensyirikkan Allah itu dosa yang sangat-sangat besar. Mensyirikkan Allah ini tak mesti kita pergi ke tempat-tempat yang selain daripada masjid. Kita pergi kat pokok, kita pergi kat batu, kita pergi dekat busut. Tak semesti itu. Bila manusia gagal melihat kebesaran Tuhan juga akan mengakibatkan kerapuhan pada akidah dia, pada keyakinan dia, pada iman dia. Dalam surah Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah melontarkan satu perumpamaan mengenai kalimat tayyibah, akidah. Kalimat tayyibah adalah merujuk pada akidah la ilaha illallah. Jumhur ulama menterjemahkan kalimat tayyibah dalam ayat tersebut ialah la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah? La ilaha illallah mengakui Allah sebagai Tuhan, menafikan makhluk-makhluk lain sebagai Tuhan. Mustahil. Jadi kalau ini tersemat dalam hati, akan jadilah dia seperti sepohon kayu yang tersergam indah. Akar tunjangnya menjunang ke bumi, dahan dan rantingnya mencakar langit. Dahan Perlunya itu. Ustaz, untuk kita, maafkan saya potong ya, perlunya kepada kita semua untuk ada kita katakan satu akidah, kefahaman yang betul dan mantap supaya apa jua yang kita lihat, apa jua yang kita pertontonkan itu dapat dikaitkan dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Seronok saya dengar pencerahan Ustaz. Ala kulli hal, penonton nak tahu apakah lagi sambungan perbincangan kita nak melaporkan tirai di TV3 dan kita ada siaran tambahan selama 30 minit di TV9. Hadamkan ilmu kembali selepas ini.
Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Penonton, sempatlah saya scroll kan, kita tengok telefon, semalam pun kita ada scroll lagi Facebook dan sebagainya. Kita tengok pemandangan-pemandangan indah. Banyak sangat orang pergi bercuti, pun rasa macam nak pergi bercuti, Ustaz. Tapi sebenarnya soalan saya adalah, kita nak relate dengan soalan daripada saudara Tuan Ilyas tadi, macam mana orang apabila melihat kebesaran ciptaan Allah Taala ni tapi tak terlintas untuk ucap subhanallah. Silakan Ustaz, macam mana? Ya, dalam surah Al-Kahfi contohnya kan, surah Kahfi, Allah beritahu, kul tamasya Allah, bila masuk ke dalam kebun, hendaklah bila kamu melihat segala macam hasil yang sedang, buah-buahan sedang ranum, sedang tumbuh dengan subur, melata buah-buahan. Jadi hendaklah kita sebut Masya Allah. Jadi ini diajar. Kalau kita lihat suatu perkara yang menakjubkan, kita kata Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Ini semua gambaran bahawa kita sedar bahawa segala yang ada yang kita lihat tu, adalah ciptaan Tuhan. Adalah keindahan-keindahan yang Tuhan wujudkan untuk manusia dapat lihat dan menikmatinya. Mudah-mudahan insya-Allah kita ambil pengajaran. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya untuk pagi ini. Soalan dari Mak Etun, soalannya adalah, apakah sebab utama orang-orang kafir ini menolak Islam? Adakah mereka sengaja menafikan kewujudan Allah Ta'ala sedangkan mereka tahu risalah Rasul adalah benar, cuma mereka tidak mahu beriman? Kita mohon pencerahan Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Mak Etun atas soalan. Kenapa mereka tidak mau beriman? Pertama sekali, ego yang sangat tinggi. Ego. Dia rasa Nabi Muhammad ini orang biasa, orang kampung. Sama juga Nabi-Nabi lain pun kebanyakannya orang biasa. Jarang Nabi daripada kalangan bangsawan. Sebab itu Nabi SAW beritahu, tidak ada Nabi, melainkan Nabi-Nabi itu, Rasul-Rasul itu pernah melalui proses jadi penggembala kambing. Jadi, secara basically-nya, Nabi-Nabi ini, mereka orang biasa lah, asalnya orang biasa. Jadi, ada ego yang tinggi, nampak Nabi-Nabi dan Rasul ini orang biasa-biasa, jadi kenapa perlu kami mengikut ajaran Nabi yang biasa-biasa? Kalau Tuhan mahu, alangkah baiknya kalau Tuhan turunkan malaikat untuk terus bercakap dengan kami. Ini di antara request dan punca mereka tolak. Walaupun mereka tahu, lihat Nabi keluarkan mukjizat, keluar air di jari-jari Nabi, keluar bulan terbelah dua, macam-macam lagi, unta keluar daripada batu. Jadi semua itu membuktikan kebesaran Allah. Adakah semua yang melihat itu beriman? Tidak semua yang melihat itu beriman. Nabi SAW 13 tahun buat dakwah dekat Mekah. Pelbagai mukjizat yang Tuhan bekalkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ialah mukjizat Al-Quran. Tetap juga tidak beriman. Orang Arab tahu Quran ini bukan ciptaan Muhammad. Tapi mereka tetap tidak mau beriman. Sebab ego yang sangat-sangat tinggi. Dan juga itu yang ketiga. Yang keempat, kalau mereka ikut ajaran Nabi Muhammad SAW, mereka tidak boleh dah hidup dalam suasana seperti sebelumnya. Mereka harus terikat dengan undang-undang, peraturan sebagai seorang Muslim. Tidak boleh minum arak, tidak boleh mendedahkan aurat, tidak boleh bergaul sesuka hati, tidak boleh melakukan kezaliman. Jadi orang kaya, dia orang bangsawan, dia kena hamba abdi. Hamba abdi ni dipukul, disepak terkajang, dia pemilikan. Jadi bila datang Islam, you kena hormat orang. Sebab itu di antara perkara yang menjadikan kafir Quraisy itu rimas, bila Bilal bin Rabah boleh duduk sekali dengan bangsawan. You beriman, I beriman. Walaupun I ini hamba abdi, tapi di sisi Allah sama. Jadi orang Arab Quraisy tak boleh terima. Bangsawan lah. Orang suruhan itu harus diletakkan di tempat lain. Jadi Islam bawa. Jadi itu pun mereka tak boleh terima. Jadi rosaknya hati mereka sehingga mereka menolak walaupun ada kebenaran. Itu di antara punca kenapa mereka tolak. Kalau hari ini kita tak berapa nak terima, bukan tolak tak berapa nak terima juga menjadi punca. Sebabnya hati kita rosak. Hati kita rosak, jiwa kita rosak, kita tak ada hubungan baik dengan Tuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan. Sama-sama kita baiki insya-Allah. Baik, soalan seterusnya Mas Niza, soalannya adalah, berdasarkan ayat 83 surah Ghafir, adakah kita juga termasuk dalam golongan yang mengejek-ngejek atau mempersendakan Al-Quran sekiranya hanya beriman sebahagian daripada ayat-ayat dan menolak sebahagian yang lain, separuh terima, separuh tidak? Mohon komen Ustaz. Ya, Mas Niza, begini Mas Niza, dia
kita tidak boleh nak nisbahkan orang yang terima. Dia bukan dia terima dan menolak. Dia kalau ada proses tolak, Da'i Nizal Mas Nizal, kalau dia proses orang tu memang tolak. Aku kan dalam Quran ni aku boleh beriman lah, tapi aku beriman dengan ayat-ayat yang suruh berniaga je. Ayat-ayat yang suruh kita Taubat. yang riba apa semua ni, aku payahlah, tak boleh lah. Kalau cakap terus terang macam tu, terbatal lah syahadah dia, terbatal lah iman dia. Waliyazubillah. Tapi kalau dia mencari jalan, dia kata yang ni kita berusaha lah, nanti kita buat. Tak apa, kita buat ni dulu. Mungkin dia tak jatuh sampai ke tahap terkeluar daripada Islam. Dia gambaran Quran adalah afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Adakah kalian nak beriman dengan sebahagian kitab dan kufur kepada sebahagian yang lain? Walaupun ayat itu nampaknya duduk dalam gugusan membicarakan perihal Bani Israel, tapi orang Islam perlu mengambil pengajaran. Jangan kita mewarisi sikap Bani Israel. Hujungnya mereka juga dimusnahkan Tuhan. Hujung mereka juga mengalami kerosakan akhlak, budi pekerti dan juga melakukan penganiayaan. Jadilah doktrin-doktrin yang pelik-pelik. Sebab mereka tidak lagi mengikut ajaran yang betul. Sebab itu, dalam Islam, kita diajar supaya kita kenal asal usul ajaran Islam itu dengan cepat, secara tepat, supaya kita boleh berpegang dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, kita tidak boleh mempersendakan ayat Allah, kita tidak boleh menolak ayat Allah, kita tidak boleh memperkatakan sesuatu yang kita tidak tahu mengenai ayat Allah. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu bicarakan sesuatu mengenai ayat Allah sedangkan kamu tidak tahu. Jadi kita perlu serahkan kepada ahlinya. Itu satu. Yang keduanya, tidak melaksanakan itu tidak termasuk dalam kategori mengejek-ejek. Mengejek-ejek di sini memang dia nampak ada sifat istihza'. Istihza' maksudnya, alah Quran ni sesuai zaman unta lah, itu ejek. Apa balik-balik Quran, Quran ni bahasa Arab. Jadi itu mengejek. Ini mengejek. Kalau sebahagian kita laksana, sebahagian belum lagi dilaksana, perlukan masa untuk laksana, maka tidak tergolong dalam golongan yang mengejek. Kita termasuk golongan yang masih lagi dalam tuntutan untuk melaksanakan apa yang diperintah oleh Tuhan. Alhamdulillah, baik pencerahan yang jelas. Penonton, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan saudari Intan Zurina Abdul Razak. Merujuk ayat 83 tentang kaum yang merasakan ilmu mereka hebat, lantas sombong dan menolak ajaran Islam, diazab akhirnya. Apakah pandangan Ustaz? Wujudkah di kalangan masyarakat zaman sekarang sedemikian juga sikap yang sama? Kita tidak ada bancian. Kita kalau kita nak mengatakan ya, takut benda tu tidak sampai. Kalau kita kata begini, benda tu tak, kita kata begini, Da'i Nizal. Kesombongan manusia ini boleh membawa kepada kerosakan. Kesombongan manusia boleh bawa kepada kerosakan. Sebab itu kita mesti melihat ilmu dengan knowledge, dua benda yang berbeza. Da'i, daripada sekarang kita kena faham ilmu dengan knowledge. Ilmu ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris sebagai knowledge. Tapi ilmu, perkataan ilmu itu sendiri yang digunakan dalam bahasa Melayu adalah asal perkataan bahasa Arab. Mustahil ilmu ini tidak sampaikan manusia kepada pencipta. Ilmu, roh ilmu, falsafah ilmu mesti sampaikan kita kepada pemilik ilmu tersebut. Katakan saya belajar biologi. Saya belajar macam-macam buku biologi saya belajar, penghujungnya saya tak tahu Tuhan yang menjadikan keseimbangan bumi. Tuhan yang menjadikan segala, saya tak faham, saya tak dapat. Saya belajar chemistry. Saya belajar matematik, saya belajar ilmu alam, saya belajar sejarah, saya ambil engineering. Semua saya belajar. Saya ambil chemical engineering. Ilmu-ilmu yang memang dahsyat, hebat. Tapi hujungnya ilmu itu bawa saya ke mana? Itu yang disebut oleh Profesor Larry Harris. Ilmu tidak membawa saya kepada matlamat yang sebenarnya. Jadi kalau kita rasa kita berilmu, ilmu Al-Quran lebih luas daripada ilmu yang manusia miliki. Kita hanya memiliki sebahagian saja. Kan Tuhan sebut, kalaulah ilmu Tuhan ini dibandingkan dengan air lautan, 7 lapisan lautan itu Allah dijadikan sebagai tinta, pokok kayu yang di atas permukaan bumi ini dijadikan sebagai pena, dipotong, dibawa hujung untuk celup. Itu dia maksud pokok tu.
min syajar aqlam, min syajarah kan. Ambil kayu-kayu tu potong buat pen. Celup air laut tulis. Celup air laut tulis. Air laut akan habis, pokok kayu atas daratan akan habis, tapi ilmu Tuhan tidak pernah habis. Kalau kita rasa kita berilmu, Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan ingat, kalau kita rasa berilmu, ada orang yang lebih berilmu daripada kita. Jadi ilmu sebenarnya mesti sampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kemuncak penguasaan ilmu. Kalau ilmu tidak bawa jumpa pada Tuhan, maka itu bukan ilmu. Kalau orang itu berilmu, maka dia akan nampak akan kebesaran Allah. Dia tidak akan mengingkari ajaran Allah, mengingkari ajaran-ajaran di bawah Nabi SAW, lantaran kita terselamat daripada sebarang bencana dan juga sebarang musibah. Mudah-mudahan insya-Allah. Baiklah penonton, kita nak raikan pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji Tukinon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Dr. Muhammad Rabri dan Da'i Nizal. Haji Tukinon ya. Persoalannya Ustaz dan Da'i, ayat yang ke-82. Ayat yang ke-82 mengatakan Allah Ta'ala telah mengazab banyak umat yang terdahulu daripada yang sekarang. Dan orang yang sekarang ni pun, yang daripada kaum-kaum yang ingkar, yang tak nak dengar cakap, pun nak diseksa. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi rahmat kepada mereka? Maknanya, diseksa dulu ke ataupun lepas tu baru dibagi rahmat? Sebab dia ni engkar, mengejek-ngejek. Walaupun janganlah maknanya dia mensiasatkan keterangan daripada Rasul dan daripada Tuhan. Maknanya, dia suka mempersenda-sendakan ayat-ayat Tuhan. Itu saja soalannya ni pagi ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mohon pencerahan Ustaz insya-Allah. Ya, terima kasih kepada Haji Tokinon Skudai atas soalan tadi. Dia begini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditangguhkan azab. Allah beritahu, "Maka Allahu mu'adzibahu anta fihim." Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendatangkan sebarang musibah seperti yang datang ke atas kaum Ad, Samud dan kaum-kaum terdahulu, kaum Nabi Nuh, yang datang kemusnahan, hancur mereka, habis, tak ada, tinggal bangunan saja. Yang itu tidak akan berlaku ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah dah janji Allah tidak akan mengazab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana umat-umat terdahulu. Dia kalau kita belajar bahasa Arab panggil wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim. Ma itu dalam ayat tersebut adalah nafiyu sya'n. Nafiyu sya'n maksudnya menafikan keadaan. Maksudnya keadaan itu, wahai manusia, tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku dalam dunia pada hari ini. Satu dunia tak percaya pada Nabi Muhammad, tak ikut Nabi Muhammad. Padahal apa yang berlaku pada anda, increase. Peningkatan, orang semakin sayang, orang semakin kenal Nabi Muhammad. Jangankan orang Islam, orang bukan Islam pun mengkaji siapa itu Muhammad, peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini memberi peluang untuk orang kenal Nabi Muhammad dan juga ajaran Islam. Apapun apa yang Tuhan timpakan ke atas umat terdahulu adalah itu balasan ke atas mereka. Apapun ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tangguhkan sebagai memberi peluang untuk kita perbaiki keadaan dan juga memperbetulkan apa yang silap. Masya-Allah, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Penonton, kita hadamkan terlebih dahulu ilmu, fahamkan terlebih dahulu. Jom berzikir kembali selepas ini.
penonton yang sedang melihat program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Anda mungkin rasa bangga dengan pencapaian kita, bangunan-bangunan pencakar langit dan sebagainya. Tapi saya nak bagi satu soalan untuk kita semua berfikir. Bagaimana dengan perancangan, keimanan, kerohanian kita, perisian hati kita, terutamanya pada zaman moden ini? Adakah cukup ataupun memadai persediaan kita untuk menuju menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Fikirkan. Baik Ustaz, kita boleh teruskan dengan soalan Facebook seterusnya. InsyaAllah penonton, jom kita pergi kepada soalan saudari Izzara Zulaika. Soalannya adalah merujuk kepada ayat 82, apakah faktor penyebab seseorang apabila melihat sesuatu bencana hanya merasakan itu hanyalah satu fenomena alam, sedangkan itulah satu teguran daripada Allah Ta'ala untuk kita kembali kepada Allah Ta'ala, bukannya untuk kekal dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mohon komen Ustaz. Okey, terima kasih Da'i Nizal dan Izzara Zulaikha atas soalan yang sangat baik. Pertama sekali, ada juga yang melihat ianya sebagai satu fenomena alam. Bila berlaku gerhana bulan, gerhana matahari, bila berlaku banjir, bila berlaku gempa bumi, bila berlaku gunung berapi, dilihat sebagai fenomena saja. Dia tidak melihat itu sebagai satu kebesaran Tuhan. Kerana jiwa dia kosong, jiwa yang kosong, dia akan lihat sesuatu jauh daripada Tuhan. Sebab itu kita sebut sebagai jiwa yang terasuh, jiwa yang ada tanda sayang pada Tuhan, jiwa yang kenal kepada Sang Pencipta. Semua ini akan menjadikan dia lebih insaf. Dia akan lihat bukan sekadar fenomena, tetapi ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Hajj ayat 46, surah Al-Hajj ayat 46. Barangkali ayat ini dapat membantu kita memahami soalan Izzara tadi. Allah berfirman, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun la ya'qiluna biha. Qulubun la ya'qiluna biha walahum adhanun la yasma'una biha. La yasma'una biha. Begini, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang bermaksud, adakah mereka tidak berlayar atau tidak berjalan di atas permukaan bumi ini? Fatakuna lahum, mudah-mudahan dalam perjalanan itu mereka ada hati yang jernih. Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Hati itu dia berakal sehingga dia dapat melihat kebesaran Tuhan. Bukan sekadar fenomena. Satu, dia dengar cerita pagi ini melalui Tanyalah Ustaz. Dan dia dengar kuliah-kuliah lain. Mungkin dia dengar profesor dia cerita dalam kelas. Adhanun yasma'una biha. Dia gunakan telinga, dia dengar. Kemudian, fa'innaha la ta'mal absar. Kalaulah sekalipun hati dia tidak terdetik untuk melihat kebesaran Tuhan, telinga ini dia sekadar dengar, tidak tembus masuk ke hati. Tapi yang buta itu bukan buta mata kepala, tetapi buta mata hati. Fa innaha la ta'mal absar. Kalau itu keadaannya bukan dia buta mata. Dia bukan buta mata. Dia lihat fenomena ni, dia lihat alam, dia kata fenomena, bukan sebab buta mata ni Da'i Nizal, tetapi walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Akan tetapi yang buta itu adalah buta mata hati. Kalau mata dia cerah, mata hati dia cerah, dia takkan kata itu fenomena. Tapi disebabkan mata dia cerah, tapi hati dia buta, maka dilihatlah itu sebagai fenomena. Sebab itu Pak Hamka sebut, saya rasa beberapa kali saya sebut dah, Pak Hamka sebut bila dalam ayat 46 ni, dia kata, apa guna? Dia kata gini, apa guna mata kepala itu cerah, mata kepala itu dapat melihat, sedangkan mata hati itu buta. Kalau mata hati itu buta, apa saja yang dilihat oleh mata kepala, tidak akan sampai mesejnya kepada mata hati. Betul tak? Tengok saja, tapi tak dapat mesej. Maka keluarlah perkataan fenomena. Jadi, dia jadi fenomena tu barangkali daripada awal lagi kita diasuh dengan cerita itu alam, fenomena kan. Dia tidak lihat itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali dalam banyak perkara Da'i Nizal ada jawapan daripada sains.
Dan ada juga tak ada jawapan daripada sains. Pisau ni kerja dia potong. Sekarang ni ambil pisau cuba tanya kat tangan ni. Potong tak potong? Luka tak luka? Luka. Tapi pisau yang Nabi Ibrahim gunakan, pedang yang Nabi Ibrahim guna untuk sembelih anak dia tak potong. Api ni membakar. Api membakar. Tapi Nabi Ibrahim dicampak dalam api, Nabi Ibrahim tak terbakar. Jadi sains tak boleh jawab. Sains akan cakap, mana mungkin api membakar? Mana boleh Ibrahim tak dibakar? Dia tak boleh masuk lah sebab dengan teori sains, dengan apa yang berlaku. Bila datang kekuasaan Tuhan, dia tidak begitu. Dia tidak begitu. Burung merpati, Nabi Ibrahim kan minta dengan Allah, arini kaifa tuhil mauta. Hei Tuhan, tunjukkan aku bagaimana kau hidupkan yang mati. Allah suruh ambil seekor burung merpati, kerak 4 letak dekat 4 gunung yang berbeza, kemudian panggil burung tu datang. Semua burung itu, keratan-keratan badan burung itu bercantum, hidup, terbang kat Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku boleh hidupkan wahai Ibrahim. Jadi itu membuktikan bahawa kekuasaan Tuhan. Boleh tak sains jawab? Saya potong merpati tu letak dekat satu kat Gunung Ledang, satu dekat gunung mana-mana gunung lah, pilihlah. Yang tinggi-tinggi letak jauh-jauh, kemudian panggil datang. Tak datang-datang. Formula keimanan Ustaz ya. Formula keimanan kita untuk kita katakan menguatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sama juga dengan ini Zal. Ni kita kita sekarang dah bulan Rajab. Isra Mi'raj. Boleh tak sains jawab Isra Mi'raj ni? Masya-Allah. Satu soalan yang sangat bagus ni untuk sains kita tidak boleh jawab soalan Isra Mi'raj. Bila Nabi SAW merentasi 7 lapisan langit sampai kepada Allah ke-8 di Sidratul Muntaha. Siapa boleh jawab? Teknologi mana? Tapi yang tu saya akan ulas pada satu hari bulan. InsyaAllah. Kita simpan dulu Ustaz. Simpan untuk tanyalah Ustaz satu hari bulan. InsyaAllah mudahan. Jadi kita mohon Fadil Ustaz, kita nak melabuhkan tirai di TV3. Maafkan saya. Kita mohon Fadil Ustaz untuk menutup tirai majlis ilmu kita dengan bacaan doa ringkas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada penghujung pengajian tafsir kami pada pagi ini, kami menadah tangan ke hadrat-Mu ya Allah. Mohon limpah kurnia dan keampunan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami ya Allah, lihatlah kami ya Allah dengan penglihatan kasih sayang-Mu ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah, rahmatilah kedua ibu bapa kami, rahmatilah anak cucu kami, jiran tetangga kami, sanak saudara kami ya Allah. Kalau pagi ini ada di antara sahabat-sahabat kami dalam kesusahan, Kau leraikanlah kesusahan mereka ya Allah. Kalau mereka terbelenggu dalam hutang, Kau leraikanlah, Kau langsaikanlah hutang mereka ya Allah. Permudahkan untuk mereka langsaikan hutang ya Allah. Kalau di antara sahabat-sahabat kami dan juga yang sedang menonton ini ya Allah, dalam ahli keluarga mereka ataupun sanak saudara mereka dalam kesakitan, menanggung penyakit, Kau berilah mereka kesembuhan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tidak tempat lain untuk bergantung, berharap dan juga memohon hanya pada-Mu jua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, Allahumma ya amin. Alhamdulillah penonton, jangan lupa esok pagi anda kekal setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita akan mengupas masih lagi surah Ghafir, iaitu ayat 84 dan juga 85 episod kita yang terakhir untuk surah Ghafir. Dan masih lagi bersama dengan panel kita, Profesor Madya, Dr. Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Sekian sahaja daripada kami. Sebelum itu kita tutup, kita tanggung majlis ilmu kita dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.